Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas pertimbangan mahkamah dalam penentuan kadar mut'ah, tajuk kumpulan kami untuk kali ini. Apakah itu mut'ah? Mut'ah adalah pemberian sagu hati dalam tempoh perkahwinan oleh suami selepas berlakunya perceraian. Dalam Enikmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor nombor 2 tahun 2003, Seksyen 2/1 memberi erti bayaran sagu hati yang diberikan dari segi hukum syarak kepada isteri yang diceraikan. Adakah semua isteri yang diceraikan itu berhak menuntut mut'ah? Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 telah memperuntukkan seorang perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh mohon mut'ah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah. Apakah hukum dan dalil mut'ah? Pada pendapat mazhab Syafi'i, hukumnya wajib bagi setiap perempuan yang diceraikan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran berkaitan dengan mut'ah melalui surah Al-Baqarah ayat 241 yang membawa maksud. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Namun, ayat tersebut tidak menyebut tentang kadar mut'ah tersebut. Seterusnya, apakah syarat-syarat wajib mut'ah? Terdapat 3 syarat wajib memberi mut'ah. Yang pertama, hendaklah isteri itu telah pun disetubuhi. Yang kedua, penceraian yang berlaku disebabkan suami seperti suami murtad, memeluk Islam dan dianya. Yang ketiga, penceraian bukan sebab kematian salah seorang suami isteri atau kedua-duanya mati serentak. Seterusnya, berapakah kadar mut'ah dari segi hukum syarak? Tiada nas penentuan mengenai kadar mut'ah yang perlu dibayar kepada isteri yang diceraikan. Para fuqaha membuat ijtihadnya mengenai kadar tersebut. Menurut ulama Syafi'i berpendapat bahawa pemberian mut'ah adalah tidak kurang daripada 30 dirham atau barang yang sama dengan nilainya. Menurut Yang Arif, Datuk Haji Ismail Yahya iaitu mantan Ketua Hakim Syar'i Terengganu ada menyatakan bahawa 30 dirham itu dengan tukaran wang semasa bersamaan dengan RM13,000. Kemudian, bilakah mahkamah berfungsi dalam menentukan kadar mut'ah? Mahkamah atau qadi akan berfungsi dalam menentukan kadar mut'ah sekiranya suami isteri bertikai mengenai kadar jumlah bayaran mut'ah tersebut. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 236 yang membawa maksud, walaupun demikian hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah pula menurut kemampuannya. Seterusnya, asas pertimbangan mut'ah oleh mahkamah. Terdapat 4 elemen penting yang menjadi asas pertimbangan yang dilakukan oleh mahkamah dalam penentuan kadar mut'ah. Yang pertama, kemampuan atau pendapatan suami sama ada kaya ataupun miskin. Pendapatan dan gaji suami akan diambil kira sewaktu berlakunya perceraian dan bukan selepas berlakunya perceraian itu. Yang kedua, pengorbanan seorang isteri seperti isteri seorang yang mengurus rumah tangga, anak-anak dan juga memberi sokongan moral terhadap kerjaya suami. Dan isteri juga berkorban dengan berhenti bekerja jika dia seorang yang bekerja sebelumnya. Elemen yang ketiga iaitu kedudukan dan juga status isteri. Sama ada isteri itu seorang dari keturunan berada atau kaya ataupun mempunyai nama dalam masyarakat seperti kerabat diraja, keluarga ternama ataupun rakyat biasa.
Elemen yang terakhir iaitu tempoh perkahwinan sehingga berlakunya perceraian. Oleh itu, kadar penentuan mut'ah akan diambil kira dari tempoh perkahwinan sehingga berlakunya perceraian. Contoh kes bagi kategori yang pertama iaitu kemampuan suami dapat dilihat pada kes Sharifah lawan Zainal Alam dan kes Nur Hayati Mamat lawan Abdul Rahman Ismail. Di dalam kes Sharifah lawan Zainal Alam, mahkamah telah menetapkan kadar mut'ah sebanyak RM500 sahaja kerana suami merupakan pelayan pejabat dan berpendapatan gaji sebulan sebanyak RM295 sahaja. Tetapi di dalam kes Nur Hayati Mamat lawan Abdul Rahman Ismail, mahkamah telah menentukan kadar mut'ah yang dikira agak banyak ketika itu iaitu RM21,000 kerana mahkamah mengambil kira pekerjaan suami yang merupakan ahli perniagaan yang berjaya dan berpendapatan gaji tidak kurang RM10,000 sebulan. Kategori yang kedua pula iaitu pengorbanan isteri, Qadi Besar di dalam kes Nur B lawan Ahmad Sanusi telah memerintahkan suami untuk membayar RM1,500 kepada isteri dengan mengambil kira pengorbanan isteri yang telah meletakkan jawatan dan berhenti kerja kerana perlu mengikut suami bertugas. Kategori yang ketiga pula iaitu keturunan dan status isteri. Di dalam kes Tengku Anun Zahara lawan Datuk Dr. Hussein, Qadi telah memerintahkan suami untuk memberikan mut'ah sebanyak RM25,200 kepada Tengku Anun Zahara yang merupakan keturunan keluarga di Raja Pahang. Kadar mut'ah tersebut telah ditentukan tanpa merujuk kepada nilai mahar. Contoh kes bagi kategori yang keempat pula iaitu tempoh perkahwinan dapat dilihat pada kes Nur Syah binti Arsyad lawan Masum bin Paing, di mana di dalam kes tersebut mahkamah telah menetapkan kadar mut'ah sebanyak RM30,000 dengan mengambil kira tempoh perkahwinan pihak-pihak yang telah mencecah 7 tahun panjangnya. Kesimpulannya, dalam menentukan kadar tinggi atau rendah tuntutan mut'ah yang dituntut itu bergantung kepada yang pertama, kemampuan bekas suami dalam tempoh perkahwinan sehingga berlakunya penceraian, yang kedua, pengorbanan isteri ketika dalam perkahwinan, yang ketiga, status atau kedudukan isteri itu sendiri, dan yang keempat, tempoh perkahwinan suami dan isteri sebelum berlakunya penceraian. Di samping itu juga, pihak menuntut iaitu bekas isteri perlu membuktikan tuntutan yang dipohon dengan bukti yang kukuh seperti dokumen dan juga saksi-saksi yang menyokong. Akhir sekali, hak kepada yang berhak dalam tuntutan mut'ah ini hanyalah untuk perkahwinan yang didaftarkan dan mengikut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia sahaja. Sekian, terima kasih.